Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan inayahnya, dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW atas nikmat yang dikurniakan kepada kita, nikmat kesihatan dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan bab 2, iaitu bersuci dalam kehidupan Muslim, yang mana objektif pembelajarannya ialah nanti di akhir nanti kita mampu menyebut konsep bersuci dari hadas dan bersuci daripada najis. Ada dua. Dalam ni kita akan belajar tentang taharah. Pembahagian bersuci itu ada dua, iaitu dari segi najisnya, dan lagi satu dipanggil dari segi hadasnya. Yang kedua, menguraikan perkara membatalkan wuduk dengan lengkap. Kita akan mampu menghuraikan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada 5. Nanti kita akan belajar di dalam subjek ni. Seterusnya kita akan dapat mempraktikkan wuduk dan tayamum. Wuduk dan tayamum dengan sempurna, rukun dan sunatnya. Pada dalam wuduk dia ada perkara yang rukun dan dia ada perkara sunat. Begitu juga tayamum, ada juga perkara rukun dan ada perkara sunat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbanyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi yang pertama kita akan masuk pada iaitu konsep taharah. Taharah atau bersuci merupakan suatu tugas yang begitu penting dalam kehidupan seorang Muslim, kerana ia punca atau asas penerimaan segala ibadatnya. Kalau dalam keadaan kita bernajis, kita solat, maka kita tidak sah solatnya. Jadi sebagai seorang Muslim ini, yang mana dalam seharian kita akan mengerjakan ibadah, yang mana paling kurang kita akan solat 5 waktu. Jadi konsep taharah ini ataupun taharah ini adalah dalam bahasa Melayu adalah bersuci, iaitu bersuci daripada sama ada daripada najis atau daripada hadas. Kalau bersuci daripada hadas tu dengan cara dia mengambil wuduk ataupun mandi wajib dengan air mutlak. Kalau tak boleh, kalau tak ada airnya, maka dia bertayamum ataupun bersuci daripada najis, yang mana najis itu jelas zatnya, airnya. Contoh macam air kencing, macam kotoran tahi, yang perlu dilakukan dengan cara kita mengalirkan air mutlak, sehingga hilang warna, rasa dan bau. Tapi kalau kita dah usaha tak hilang juga, maka itu dimaafkan oleh syarak. Ini pembahagian bersuci yang saya terangkan tadi, daripada suci, daripada najis dan daripada hadas. Kita pergi masuk yang pertama, iaitu bersuci daripada najis. Yang mana bersuci daripada najis ini mestilah dilihat pada kehilangan najisnya itu. Jika zat dan sifat najisnya sudah tiada setelah disucikan, maka ia sudah dikira suci. Jadi kita bersihkan najis tu sehingga dia hilang warna, rasa dan bau, barulah ini dianggap suci daripada najis. Jadi pembahagian najis ni ada 3, iaitu najis muhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Kita pergi yang pertama dulu, iaitu najis muhaffafah. Najis muhaffafah ni ianya dimiliki oleh bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah, yang mana dia hanya menyusu susu ibu sahaja, tak makan lagi, tak bercampur dengan susu formula. Cara nak menyucikannya, memadailah dengan direnjis air mutlak ke atas najis beberapa kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Hanya untuk bayi lelaki sahaja, ya. Manakala bayi perempuan, dia automatik masuk ke najis mutawassitah. Jadi najis muhaffafah ni kena ingat, dia adalah najis yang ringan. Dimiliki oleh siapa? Bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah dan hanya menyusu susu ibu sahaja. Yang kedua, iaitu najis mutawassitah, najis perantara, najis pertengahan, di antara najis yang ringan dan najis yang berat. Najis mutawassitah, iaitu cara nak menghilangkannya ialah
hilangkan air zat najis tersebut dahulu jika ada. Kalau ada tahi tu nampak tu, dibersihkan dulu, dijiruskan dulu dia punya bentuk fizikalnya. Dengan cara macam mana? Dialirkan air mutlak ke atas najis beberapa kali, memadai dengan 3 kali sehingga hilang warna, rasa dan baunya. Okay? Di antara najis-najis mutawassitah ni, yang pertama arak. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa arak ni najis, dan sebagian juga mengatakan tidak. Sebabnya dia mengatakan arak ni haramnya adalah disebabkan mabuk itu. Bukan arak itu, tapi sebabkan dia mabuk. Darah dan nanah, bangkai. Bangkai ni termasuklah bahagian anggota badan yang terputus daripada haiwan yang hidup. Itu pun dikira bangkai. Air kencing dan tahi, itu sebelum kita tahulah. Susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya, macam contohnya keldai, bagal, kita tidak makan dagingnya. So secara automatik susu dia pun jika terkena dekat kita, maka dia dikira sebagai najis mutawassitah, najis pertengahan, yang mana dia kena dibersihkan dengan air mutlak, dilalu. Tadi orang ingat muaffafah tu direnjis-renjis je. Yang mutawassitah dia kena air mutlak tu lalu, dijirus sehingga hilang warna, rasa dan bau. Seterusnya air wadi dan air mazi. Air wadi dan air mazi ni adalah dia punya sifat dia sama. Dari segi bentuknya, dia berlikat. Dari segi warnanya, dia berbentuk cecair, lutsina, jernih-jernih, lepas tu berlikat. Cuma waktu dia keluar tu berbeza. Kalau misalnya air wadi, dia keluar pada waktu penat. Setelah penat bekerja seharian, penat bekerja, kita tidur, kemudian bila kita bangun tu, kita rasa ada cecair yang keluar daripada kemaluan kita, berwarna jernih. Itu dipanggil air wadi. Manakala lagi satu dipanggil air mazi, yang mana dia keluar pada waktu syahwat. Kena faham dua perbezaan. Sama dari segi bentuk rupanya, tapi berbeza waktu keluarnya. Itu najis mutawassitah. Okey, yang ni tahulah kan. Biasa najis mughal lazah, iaitu najis yang paling berat, yang mana dimiliki oleh anjing dan babi ataupun khinzir. Lembut sikit saya orang sebut khinzir. Apa saja yang berkait dengan binatang ni, tak kira lah dia punya anak ke, dia punya susu ke, dia punya bulu ke, semuanya dikira sebagai najis mughallazah. Ataupun dia dikacukkan dengan arnab, walaupun dia ada bentuk-bentuk arnab, tetap dikira najis mughallazah, keturunannya, walaupun dia dikacukkan. Okey, cara untuk menyucikannya lah. Cara basuhan najis mughallazah. Yang pertama, hilangkan air zat najis terlebih dahulu jika ada. Kalau ada dia punya najis tu tai anjing ke kan, ataupun bulunya ke, ataupun yang berkait, atau susunya ke, yang berkait dengan dua binatang ini, maka hilangkan airnya, dibersihkan dulu najis tersebut jika ada. Pancut dulu dengan air, kemudian alirkan air mutlak dicampur dengan tanah pada tempat terkena najis tu. Tempat najis tu, ambil air 1 baldi, air mutlak dicampurkan dengan tanah, kemudian dijirus dengan menggunakan air tersebut. Setelah dijirus sekali, maka diambil lagi 6 kali air mutlak nak dijirus. Maknanya sekali dengan air mutlak campur dengan tanah tu 7 kali basuhan. Okey, jika masih setelah kita bersihkan masih lagi wujud sifat najis tersebut setelah diusahakan beberapa kali, maka ia termasuk dalam kemaafan syarak kerana berlaku kesukaran. Itu kalau tak boleh lah, apa pun awak kena usaha, pastikan sampai bersih. Okey, tadi tu kita belajar berkaitan dengan bersuci daripada najis, yang mana kita faham jenis najis ni ada 3, iaitu muaffafah dengan mutawassitah, pertengahan, dan mughallazah, iaitu yang paling berat. Okey, kemudian kita akan masuk pada suci daripada hadas, yang mana seseorang
yang tidak mengambil wuduk, maknanya dia tak ambil wuduk lagi, ianya dikira sebagai berhadas kecil. Manakala seseorang yang tidak mandi wajib dan telah berlaku perkara yang mewajibkan dia mandi, adalah syarat-syarat dia yang menyebabkan mewajibkan dia mandi, maka ia dikira sebagai hadas besar. Jadi untuk mengangkat hadas kecil ni adalah dengan cara berwuduk. Manakala untuk mengangkat hadas besar dengan cara mandi wajib. Okay. Kita masuk kepada yang pertama, iaitu seseorang itu dikira berhadas kecil selagi mana dia belum mengambil wuduk untuk mengangkat hadas tersebut. Jadi kita masuk yang pertama itu pengertian wuduk, yang mana dari segi bahasanya bermaksud mana menghalang. Stop. Yang mana dia bermaksud elok dan berseri-seri. Dari segi syarak ialah perbuatan menggunakan air. Menggunakan air kan kita ambil wuduk dengan air pada anggota tertentu. Tertentu je. Tangan, muka, kaki, bukan semua. Berserta dengan niat. Tadi untuk kita niat untuk mengangkat hadas kecil ataupun untuk berwuduk. Jadi wuduk ni yang mana kita hendaklah kena ambil apabila kita ingin melakukan perkara seperti solat, termasuklah sujud syukur dan sujud tilawah, kita nak tawaf keliling Kaabah, kita kena berwuduk, ataupun kita nak menyentuh Al-Quran ataupun nak menanggungnya, maka kita kena berwuduk. Okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah dengan basuhan muka kamu. Basuh muka. Muka daripada mana ke mana? Daripada anak telinga sini sampai anak telinga sini, daripada hujung rambut sini sampailah ke hujung dagu sini. Dan kedua belah tangan kamu hingga ke meliputi siku. Kedua belah tangan. Tangan ni sampai ke siku. Kedua belah tangan. Okey. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu ni, jambul ni. Sapu. Okey. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu hingga meliputi buku lali. So kalau buku lali tak boleh nak tunjuk lah kan. Kalau saya tunjukkan naik pula kaki sampai atas ni. Itu adalah perkara surah ataupun firman Allah yang menyuruh kita berwuduk apabila kita ingin melakukan solat. Jadi rukun wuduk kita yang pertama dahulu, iaitu rukun wuduk ada 6. Okey, yang pertama kita niat. Niatlah sama ada kita nak wuduk so, dalam bahasa Melayu, kalau awak tahu bahasa Melayu, kalau awak boleh berbahasa Jawa, awak berbahasalah Jawa. Tak semestinya bahasa Arab. Cukup dengan kita ambil saja aku berwuduk ataupun saja aku mengangkat hadas kecil. Okey, dimulakan dengan membasuh muka. Basuh muka, sambil basuh muka tu kita dah niat. Sambil basuh muka kita niat. Jadi niat ni dalam hati. Dia tak boleh diluahkan. Apabila diluahkan tidak dipanggil niat. Ini panggil lafaz. Jadi kita niat dalam hati. Bila saja kena saja muka, niat dah dalam hati. Tak saja aku mengangkat wuduk ataupun mengangkat hadas kecil. Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, dan muka, tangan, kemudian sebahagian kepala, kemudian membasuh kedua belah kaki, kemudian tertib. Tertib ni bermaksud yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Okey, seterusnya perkara yang sunat ketika berwuduk, yang biasa kita buat. Pertama kali kita baca bismillah, kita menyebut nama Allah, kemudian kita basuh pergelangan kita kan, 3 kali, bersihkan 3 kali, kemudian kita berkomo-komo, masukkan air sebelah kanan, keluarkan air sebelah kiri sebanyak 3 kali, menyapu seluruh kepala. Kalau tadi rukun tadi menyapu sebahagian kepala, untuk dapat pahala sunat sampailah ke belakang.
Okey, menyapu telinga bahagian luar dan dalam telinga ni. Dalam, luar. Menyelati jari tangan, jari kaki. Misai ni. Janggutnya. Mendahului basuh yang kanan. Gunakan tangan yang kanan dulu, baru pula kiri. Membasuh setiap anggota tu 3 kali, sebagaimana yang Nabi buat. Muwalat iaitu berturut-turut, tidak diselangi dengan perkara yang lain. Ni basuh muka dulu, lepas tu pergi jalan-jalan sekejap, pergi ke surau, sampai dekat surau basuh tangan pula. Dia perkara tu tak boleh, tak ada masalah kan. Cuma nak dapat pahala sunat kena muwalat, berturut-turut. Doa selepas wuduk, itu perkara yang sunat, ada 10. Manakala perkara yang makruh ada 7, iaitu yang pertama menggunakan air secara berlebihan. Jadi lepas ni bila ambil wuduk tu dia perlahankan, jangan keluar banyak tu, perlahankan. Sebab syarat wuduk ni dia bukan banyak, dia mesti rata kan. Ambil spray ratakan, dah berwuduk. Tu syarat dia, rata, bukan air banyak. Cukup dengan rata. Mengelak anggota wuduk tanpa keuzuran, tanpa ada sebab, lap anggota wuduk kita. Tapi kalau misalnya ada janggut ni, kita kena lap dah juga sikit kan. Sebab nanti kalau kita tak lap, dia ada air yang bertakung di sini, bila kita sujud dia akan nak masuk dalam mulut air tu. Jadi yang kalau macam gitu kita kena bersihkan. Tapi kalau tanpa keuzuran, habis saja wuduk lap, maka itu perkara yang makruh. Mendahulukan basuh tangan dan kaki kiri daripada kanan. Tadi perkara sunat tu, biasanya perkara makruh ni dialah bertentangan daripada perkara sunat. Kalau perkara sunat tu suruh belah kanan, yang menyebabkan jadi makruh adalah kita menggunakan belah kiri. Meminta bantuan orang lain membasuh anggota wuduk untuknya tanpa keuzuran, minta tolong dekat kawan-kawan tanpa keuzuran. Ni aku ada duit sikit, ni aku ambil ni, tolong ambilkan aku wuduk. Itu bukan tak boleh lah, makruh. Membasuh atau menyapu anggota wuduk melebihi 3 kali. Mungkin nak pahala lebih, ambil wuduk 4 kali. Tak boleh. Kalau tak sengaja, lain. Ini dia dalam keadaan dia mengetahui dah 3, ada saja ambil 4 untuk dapat pahala lebih kononnya. Melampau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika bulan puasa. Menyimbah air ke muka, simbah air ke muka. Itu pun perkara yang makruh, sebab dia bertentangan dengan kemuliaan muka itu. Itu adalah perkara yang makruh. Jadi ini di antara perkara yang awak kena ambil cakna, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Awak boleh buka awak punya buku, muka surat 27, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Suatu yang pertama, sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, seperti kencing, tahi, darah, angin dan lain-lain. Itu dikira sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Keluar daripada 2 jalan itu, sama ada daripada kemaluan depan, kubul, atau kemaluan belakang, dubur. Yang kedua, tidur dalam keadaan baring, telentang, mengiring dan seumpamanya. Jika tidur secara duduk, dia tidak membatalkan wuduk, kerana dia tidak terangkat punggung. Itu salah kalau kita dalam keadaan tidur tu nak terangkat punggung, beralih punggung tu. Kalau kita dalam keadaan baring, kemungkinan besar tu ada kita berguling. Jadi punggung tu terangkat. Jadi kalau kita solat tidur dalam keadaan duduk, dia susah nak terangkat. Kalau kita terangkat, kita tersedar. Hilang akal disebabkan mabuk, gila, pitam dan seumpamanya, walaupun disebabkan makan ubat, maka terbatallah wuduknya. Seseorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain yang halal berkahwin, maknanya dia boleh berkahwin dengan orang tersebut. Kalau dia tak boleh berkahwin, contohnya macam adik-beradik dia, tak membatalkan wuduk. Ataupun dia dengan ibunya, tidak boleh berkahwin, maka dia tidak membatalkan wuduk. Ataupun bersentuhan dengan mak mertua kita, kita lelaki, mak mertua kita perempuan, kita bersentuhan, maka tidak membatalkan wuduk. Begitu juga di sebaliknya, kalau menantu tu perempuan dengan bapa mertua dia, bila bersentuhan, maka ia tidak membatalkan
wuduk. Tanpa berlapik. Batal wuduk ke atas orang yang menyentuh dan disentuh. Jadi kedua-duanya, yang disentuh dan yang tersentuh, disentuh, maka dua-dua batal wuduknya. Menyentuh kanak-kanak yang belum balik tiada syahwat tidak membatalkan wuduk. Yang mana mazhab Asy-Syafi'i mengatakan ia membatalkan wuduk. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan menyentuh dengan syahwat membatalkan wuduk. Sentuhan yang biasa tidak membatalkan. Manakala mazhab Hanafi mengatakan semua itu sentuhan biasa dan sentuhan syahwat tidak membatalkan wuduk, melainkan bersetubuh barulah terbatal wuduk. Itu yang keempat. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia, kubul dan dubul tanpa berlapik dengan perut tapak tangan, sama ada secara sengaja ataupun tidak. Sama ada menyentuh kemaluan sendiri dengan tapak tangan, perut tapak tangan, tanpa berlapik. Kalau kita sentuh kat belakang tak batal tersentuhlah 2 minggu kemaluan kita daripada belakang, tak batal. Jadi kalau dari depan perut muka maka batal. Belakang tak batal, depan saja. Tak kira sama ada dia dah balik ke budak kecil tetap membatalkan jika terpegang kemaluan. Itu perkara yang berkaitan dengan membatalkan wuduk. Okey, kita akan masuk pada story, iaitu mandi wajib. Iaitu pengertian mandi wajib secara bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa. Pengertian mandi secara istilah pula ialah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu, yang mana sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, yang bermaksud jika kamu berjunub bersucilah, iaitu dengan cara dengan cara kita mandi wajib. Inilah dia punya pengertiannya. Dari segi bahasanya mengalirkan air. Dari segi istilahnya, istilah syaratnya mengalirkan air di ke seluruh badan dengan niatnya lah untuk mandi wajib. Okey, ini adalah sebab mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Okey, yang pertama, keluar air mani, sama ada sengaja ataupun tidak, maka dia dikira sebagai perkara yang membatalkan. Dia dikira sebagai orang yang diwajibkan untuk mandi. Tak kira sama ada sengaja ataupun tidak. Kalau tak sengaja ni mungkin dia mimpi. Kalau sengaja ni mungkin berlakulah persetubuhan atau dia bersedap-sedapan dan akhirnya keluar mani. Yang kedua, persetubuhan. Jadi persetubuhan ni bila berjumpa dua kemaluan, iaitu lelaki dan perempuan, tidak kira sama ada keluar ataupun tidak air mani itu, maka dia wajib mandi. Kena ingat tadi yang tadi tu keluar air mani, sengaja ataupun tidak, maka dia kena mandi wajib. Kalau bersetubuh ni walaupun tak keluar air mani itu, dia tetap kena mandi wajib. Okay, seterusnya haid dan nifas ni bagi perempuan lah. Nanti kita akan belajar sedikit sebanyak berkaitan haid dan nifas. Kafir, iaitu orang kafir yang masuk ke dalam Islam, yang bukan disebabkan dia masuk Islam tu, tapi disebabkan sebelum dia masuk Islam tu mungkin dia melakukan perkara yang mewajibkan dia mandi. Jadi dia kena mandi wajib. Ataupun orang mati, kita wajib mandikan dia, kecuali orang yang mati syahid. Okey, ini mandi wajib lah. Ini sebagai tambahan mandi sunat, iaitu kita disunatkan untuk mandi apabila benda-benda ni berlaku pada diri kita. Di antaranya pengsan. Bila pengsan tu, bila sedar tu, kita disunatkan untuk mandi. Berbekam, selepas berbekam tu kita balik tu, kita disunatkan untuk mandi. Mandi sunat setiap kali berjimat. Apa beza berjimat dengan bersetubuh? Sama je, cuma dalam bab mandi sunatnya, dia setiap kali nak berjimat tu tadi bersetubuh, setubuh saja, keluar saja air mani atau tidak, dia wajib mandi. Manakala berjimat, setiap kali
nak bersetubuh ni, makna dia dalam satu malam tu, jika dia nak 2-3 round, maka round yang pertama nak ke round yang kedua tu disunatkan untuk mandi. Tak mandi pun tak apa. Kemudian daripada round yang kedua ataupun yang ketiga tu disunatkan untuk mandi. Seterusnya mandi sunat hari raya. Okey, cara mandi. Ini dia punya rukun-rukunnya. Rukun mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua ratakan air. Niat, ratakan air seluruh badan. Okey, ini adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika junub ataupun ketika kita dalam keadaan berhadas besar. Yang pertama, kita tak boleh nak solat. Yang kedua, tak boleh nak pegang Al-Quran atau menanggungnya. Seterusnya, kita tak boleh nak bertawaf. Sebab syarat tawaf mestilah suci daripada hadas kecil dan besar. Kemudian, dalam keadaan berjunub, kita tidak dibolehkan untuk beriktikaf ataupun masuk ke dalam masjid. Okey, kita masuk seterusnya, iaitu darah wanita. Yang mana dalam bab ni kita akan belajar berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Jadi bagi perempuan, dia memang wajiblah belajar bab ni. Manakala lelaki ni dia sunat je. Tapi bila dia nak kahwin, nanti dia wajib belajar tentang yang dipanggil darah wanita. Okey, darah wanita. Kita ambil yang pertama, iaitu haid. Haid ni adalah berlaku setelah wanita itu, perempuan itu telah balik, iaitu telah melebihi usia 9 tahun. Andai kata dia keluar darah sebelum 9 tahun, maka ianya tidak dikira sebagai haid. Jadi tempoh minimum haid ni, minimum dia adalah sehari semalam, 24 jam sehari, melebihi 24 jam. Andai kata dia keluar tu 12 jam saja, maka ianya tidak dipanggil darah haid. Ataupun dia keluar 2 jam saja, ianya tidak dikira darah haid. Ataupun dia keluar 20 jam sahaja, dia tidak dikira darah haid. Dia mesti melepasi tahap maksimum haid tu, iaitu 24 jam. Dan jumlah ataupun had maksimum bagi haid adalah 15 hari 15 malam. So andai kata darah tu masih keluar hari ke-16, maka ianya tidak dipanggil darah haid. Walau macam mana pun, darah haid ni dia bergantung kepada diri orang tu. Ada orang 7 hari, ada orang 6 hari, ada orang dia memang maintain. Hanya setiap bulan tu dia akan keluar dalam 7 hari. Andai kata tu nantilah kita masuk dalam bab istiadah. Okey, itu darah haid. Kemudian kita masuk kepada darah nifas, iaitu darah ketika melahirkan anak. Yang mana tempoh keluar darah nifas ni berbeza dengan haid. Kalau haid 24 jam paling kurang, yang ni cukup dengan selahzah, cukup dengan sedetik saja keluar pun dah dikira darah nifas dan menyebabkan dia wajib untuk mandi ataupun selahzah, ataupun yang keluar tu setitik saja. Jadi darah nifas ni kebiasaannya berlaku 40 hari. Lepas bersalin tu 40 hari lah, berpantang tu. Kita jangan ikut adat Melayu 44 hari. Kita ikut yang Islam aja. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut yang adat 44 hari, bermakna 4 hari kita tak solat, kita tak melakukan ibadah. Andai kata 40 hari tu masih lagi keluar, maka tempoh maksimum bagi darah nifas adalah 60 hari. Tapi kalau macam hari ke-61 masih juga keluar, maka ianya tidak dipanggil darah nifas. Ini adalah perkara-perkara yang haram ketika haid dan nifas. Yang pertama,
orang yang dalam keadaan haid, dia tidak boleh bersolat. Kedua, tak boleh berpuasa. Tapi dia kena ganti puasa tu. Tawaf, tawaf lah, tak boleh lah dalam keadaan uzur. Iktikaf, berhenti dalam masjid pun tak boleh. Al-Quran, memegang Al-Quran, menanggung Al-Quran. Tapi kalau untuk menyelamatkan Al-Quran, maka ianya dibolehkanlah sebab dalam keadaan darurat. Kemudian bercerai. Bagi orang yang bercerai, diceraikan, bercerai dalam keadaan haid ataupun nifas adalah haram. Tapi talak tetap jatuh. Suami dapat dosa. Okey, ini adalah benda yang paling penting, iaitu istiadah. Darah yang keluar daripada perempuan yang belum balik umur 9 tahun. Tadi saya dah cakap, dikira haid tu apabila dia telah berumur 9 tahun ke atas. Andai kata sebelum umur 9 tahun dia dah keluar darah pada kemaluannya, maka itu tidak dipanggil sebagai darah haid. Itu dipanggil sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit. Yang mana orang yang berdarah penyakit ni, dia kena melakukan ibadah sebagaimana orang yang tak berpenyakit. Kena solat. Kalau bulan Ramadan tu dia kena puasa. Okey, tu yang pertama, darah yang keluar. Yang kedua, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil. Hamil belum lagi beranak. Sebelum nak beranak tu kadang-kadang berlaku contraction, iaitu nak buka jalan tu dia mengeluarkan darah kadang-kadang. So darah itu tidak dikira sebagai darah nifas. Darah nifas ni dikira selepas bayi itu lahir. Okey, darah yang ketiga, darah yang keluar dalam tempoh yang kurang daripada tempoh paling singkat haid, iaitu sehari semalam yang tadi saya cakap tadi. Tempoh minimum haid adalah 24 jam. Andai kata dia keluar tu 2 jam sahaja, tidak dikira sebagai darah haid, dikira sebagai darah istiadah. Ataupun dia dah keluar 20 jam, tak sampai 24 jam, maka ia tidak dikira sebagai darah haid, dia dikira sebagai darah istiadah. Okey, darah yang keluar melebihi tempoh haid paling lama, iaitu 15 hari 15 malam. Hari ke-16 tu masih lagi keluar darah, maka hari yang ke-16 itu tidak dikira sebagai darah haid, dikira sebagai darah istiadah, dan dia kena melakukan ibadah sebagaimana orang yang tidak ada masalah. Okey, apa pun dekat sini ingin saya ingatkanlah, perkiraan istihadah ni sebenarnya ia bergantung pada diri seseorang tu. Andai kata awak pun tahu setiap bulan berapa hari yang awak akan haid, biasanya maintain adalah 2-3 kes ataupun kes-kes terpencil yang mana haid dia tidak teratur. Jadi kebiasaannya yang ada ni teratur. Jadi awak boleh bajet, di mana setiap bulan ni memang macam gitulah awak punya pusingan awak, iaitu 7 hari saja. Andai kata tiba-tiba selama setahun ni 7 bulan tu memang 7 hari je lah yang keluar, tiba-tiba masuk hari ke bulan 8 dia melebihi 7 hari, iaitu sampai 8 hari, maka kiraan istihadah tu dikira hari yang ke-8, sebab kebiasaannya dia adalah 7 hari. Tapi tiba-tiba bulan ni lebih pula sehari, maka lebihan sehari itu dikira sebagai darah istihadah. Darah seterusnya, darah yang keluar melebihi tempoh paling lama darah nifas, iaitu 60 hari. Darah nifas ni 40 hari kebiasaannya, maksimumnya 60 hari. Andai kata hari ke-61 tu masih lagi keluar darah, maka ianya dipanggil darah istihadah, dan dia kena melakukan ibadah sebagaimana orang yang tidak berdarah istihadah. Kena bersolat, kena berpuasa, cuma cara ibadah dia tu berbeza. Andai kata orang yang berdarah istihadah ni dia sama-sama macam penyakit kencing tak lawas. Jadi dia apabila nak bersembahyang tu, dia kena pastikan azan tu dah masuk, waktu tu dah masuk. Dia tak boleh macam orang biasa 5 minit 10 minit sebelum azan tu dah ready ambil wudu dan sebagainya. Dia kena pastikan masuk dulu, kemudian dia bersihkan kemaluan dia, kemudian dia letak sesuatu alat yang boleh menghalang. Kalau perempuan tu dia adalah dia punya pad dan sebagainya. Kemudian dia terus bersolat, jangan tunggu. Dan setiap kali nak solat, contohnya Zuhur, kemudian nak solat Asar, walaupun tidak berlaku perkara yang membatalkan wudu pada sepanjang waktu tu, maka dia tetap kena ulang sebagaimana yang tadi tu. Tunggu masuk azan, bersihkan kemaluan, letak sesuatu untuk menghalang, dan berwuduk terus solat.
Okey, itu adalah berkaitan dengan mandi wajib, darah wanita, pembahagian najis, dan sedikit berkaitan dengan pengertian taharah. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang diterangkan ini memberi manfaat, yang mana yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah, yang jahil, yang fakir itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi kita akhiri kita punya perbincangan ini ataupun kita punya penerangan ini dengan tasbih kifar dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.